Sebelum kita mula trade FCPO, saudara-saudari sekalian, jom kita kenal apakah itu FCPO terlebih dahulu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Bin Haziq daripada Bin Haziq Trades Club. Saya merupakan Futures Broker Representative. Right, pada video kali ini, saya akan share apakah itu FCPO dengan anda. Alright, so pada video hari ini, apa yang kita akan cover adalah berkenaan dengan pengenalan kepada FCPO. Kita akan cover berkenaan dengan kelebihan FCPO, juga akan cover berkenaan dengan bagaimana FCPO ini didagangkan. Alright, so kita move kepada yang pertama sekali, iaitu pengenalan kepada FCPO. Nama panjang FCPO ni apa? Apa nama panjang FCPO? FCPO ni merupakan Futures Crude Palm Oil, atau bahasa Melayunya ianya dipanggil sebagai pasaran hadapan minyak sawit mentah. Jadi nak dipendekkan cerita, kita kena anggap untuk trade FCPO ni, kita anggap kita sebagai penjual dan juga pembeli minyak sawit mentah. Jadi kita anggaplah. Untuk trade FCPO ni, saya rasa pada masa hadapan harga mungkin akan menaik. Saya sebagai pembeli lah. Jadi saya rasa baik saya beli sekarang daripada saya beli pada waktu depan, waktu lama lagi tu. So baik saya beli sekarang. Jadi saya nak spekulate harga untuk harga tu menaik. So kita buat keuntungan pada harga menaik. Okay, so kalau kita sebagai seller pula, saya rasa harganya akan menurun ni. Harga akan menurun dah. Jadi baik saya jual dulu. Supaya nanti bila harga rendah, jadi saya ada keuntungan lah. Harga dah menurun sebab saya dah jual mahal. So tu kita kena anggap kita sebagai penjual ataupun pembeli minyak sawit. Okay, alright. So selain daripada itu, SCPO ini didagangkan oleh siapa? SCPO ni adalah didagangkan oleh exchange daripada Bursa Malaysia Derivative Berhad. Maknanya kata dekat sini, Bursa Malaysia sendirilah yang menjadi sebagai exchange untuk SCPO. Bursa Malaysia Derivative Berhad ni menjadi sebagai exchange kita. Maknanya kata ianya adalah legal. Legal tu makna kata ianya bukan sesuatu yang scam. It is legal, totally legal. Bukannya satu scam cepat kaya. So, boleh, selamat. Ianya selamat untuk trade di dalam SCPO ini. Okay. So selain daripada itu, tuan-tuan, bagi yang Muslim, ianya baik sebab apa? It is halalan thayyiban. Makna kata kat sini, ianya diiktiraf. SCPO ni diiktiraf oleh penasihat syariah Suruhanjaya Security, yang makna kata ianya adalah syariah. Boleh, segala profit merupakan halal untuk dikonsum. Boleh. Segala profit adalah halal. Alright? Sebab apa? SCPO ni berdasarkan underlying instrument yang fizikal, pancaran secara fizikal, penerimaan secara fizikal. Tapi kita tak naklah terima 25 tan sawit ataupun hantar 25 tan sawit secara fizikal kan. So ada trik-trik dia yang mana kita boleh elak daripada mengambil 25 tan sawit secara fizikal tu. So nanti itu kita akan jelaskan lah. Right? Yang penting ianya adalah halal. Alright. So itu adalah antara pengenalan kepada SCPO ni lah. So kita akan move kepada apa? Kepada kelebihan SCPO. Okay. Kelebihan SCPO yang pertama yang saya akan highlight adalah ianya SCPO merupakan pasaran dua hala. Alright, pasaran dua hala. Kalau pasaran saham syarikat, ini satu hala je. Macam ni satu hala, dua hala ni. Satu hala maknanya satu arah je. Kalau satu hala, pasaran saham, satu hala dia harga menaik je kita boleh buat keuntungan. Kita hanya boleh beli je. Kalau harga turun, kita tak boleh jual dahulu. Faham? Okey, tak apa. Saya tunjuk contoh lah. Alright, sekejap Saya buka tab saya. Baiklah. Ini sebagai contoh pasaran satu hala yang mana ada dalam saham, ada juga dalam SCPO. Okey, sebagai contoh, harga dah okey, harga baru sahaja break di sini. Harga baru sahaja break di kawasan resistance, yang mana secara technical analysis kita tahu apabila dia break dua resistance ni, ada potensi ianya menjadi support balik semula tu adalah tinggi. Okey, jadi kita nak membeli ketika harga berada di bawah, iaitu ketika harga berada di kawasan support ni, kita nak beli. Jadi kita beli ketika kita beli dahulu, baru kita jual balik ke atas. Maksudnya baru kita close position. Jadi makna kata kita boleh beli dahulu di sini. Jadi yang untuk kat sini, case ni yang mana kita boleh beli dahulu ni,
di dalam saham syarikat boleh, mana kata boleh buat benda macam ni, boleh buat. Dan SCPO pun boleh. SCPO pun boleh. Jadi apa yang saham syarikat tak boleh buat? Apa yang saham syarikat tak boleh buat tapi FCPO boleh buat? Yang ni sekarang ni kita adalah satu hala, pasaran satu hala. Alright. So kalau dua hala, maksud dua hala, dia macam ni. Okay, yang untuk kes ni, untuk kes yang slide ini pula, saham syarikat tak boleh buat tapi FCPO boleh buat. Itu yang terbaik dia. Okay, mana kata sebagai contoh macam ni. Contoh, harga turun kan, harga tengah menurun. Okay, baru sahaja break. Dia tengah menurun, baru sahaja break kawasan support yang mana kita expectation dia segi technical analysis apabila dia retest semula di kawasan ni, ia akan menjadi kawasan resistance yang kuat. Jadi kita nak sell dahulu dekat atas, ke atas ni. Bila kita nak sell dahulu ke atas ni, baru kita tutup position kita kat bawah. Untuk kes macam ni, sell dahulu baru beli balik kat bawah ni, saham syarikat tak boleh buat. Tapi untuk SCPO boleh buat benda ni. Mana kata saham syarikat kes ni tak boleh. Tak boleh jual dulu. Kita tak boleh jual dulu baru beli. Tapi ni tak boleh. Okay. So tapi SCPO boleh buat ni. Okay, masa kata SCPO boleh jual dulu baru beli balik kat bawah. Faham tak setakat ni? Maksud kata ini adalah another satu hala lagi satu. Jadi satu hala lagi sekali, dua hala lah. Satu hala sekali kita dah jadi dua hala. Maksud kata kita untuk SCPO ni kita this one boleh, this one pun boleh. Jual dulu baru beli pun boleh. Tapi kalau saham syarikat hanya boleh beli je, beli dahulu. Saham syarikat tak boleh buat yang ni. This one tak boleh buat. Dia tak boleh buat jual dahulu. Okay, faham tak? Itulah dua hala. So, selain daripada tu, SCPO ni, kelebihan dia adalah kita lebih fokus. Untuk trade. Macam mana saya kata ini lebih fokus? Contoh kalau kita trade saham kan. Kalau kita trade saham, kan ada pelbagai account, ada beribu-ribu jenis syarikat, ada beribu-ribu syarikat untuk kita tapis. So kita dah tapis, kita tengok, ada dalam 5 ke 6 technical analysis yang okey. Tapi kita kena tapis lagi. Kita kena tapis fundamental syarikat tu apa, syarikat tu buat apa, siapakah pemegang saham terbesar syarikat tu, macam mana dia punya keadaan kewangan. So ada banyak lagi kerja yang kita kena tapis untuk saham syarikat. Tapi kalau SCPO ni hanya satu ni je. Ada SCPO ni je sendiri. Makna kata sentimen-sentimen pun kita cari berkenaan dengan SCPO je. So senang lah. So satu counter je dia kita refer. So ini dah lebih fokus. So tak ada kita nak tengok counter lain. Tengok SCPO ni je lah. So anda tak perlu pening-pening untuk buat keputusan danggakan. Sebab apa? Kita hanya fokus kepada SCPO. Okay. So, kita move kepada bagaimana SCPO ini didagangkan. Bagaimana SCPO ini didagangkan, saya akan tunjuk kepada anda tuan-tuan. Contoh lah. Sekejap, saya buka. Bagaimana SCPO ini didagangkan. Sebagai contoh, kita ada seorang seller. Kita ada seller lah. Kita ada seller. Seller ni seller B lah. Seller, dia rasa harga akan jadi murah nanti untuk 3-4 bulan akan datang. Jadi dia nak jual pada harga sekarang. Maksudnya pada harga sekarang ni dia nak jual dulu. Jadi dia nak jual untuk mengelakkan dia jual pada waktu murah. Jadi dia nak jual pada waktu mahal. Seller ni nak buat keuntungan dengan cara dia nak jual ketika harga masih lagi mahal. So dia pun hubungilah remiser dia, jumpa remiser dia ataupun dia call ke apa semua kan. Cik remiser, Cik Vin, tolong saya lah, saya mau jual SCPO. Saya mau jual sekarang lah. Sebab saya rasa harga berkemungkinan akan turun lah nanti. Jadi tolong saya jual, okey? Jadi, si remiser ni pula menerima order daripada B untuk jual.
Oh baiklah, jadi saya akan cuba carikan buyer untuk tuan, untuk tuan jual pada harga sekian. Jadi Remizer ni bantu untuk mencarikan buyer, bantu mencarikan buyer. Okay, kemudian ada seorang lagi pula, yang ni pula dia buyer. Okey, buyer ni pula beranggapan, saya anggarkan dalam 3-4 bulan lagi harga akan menjadi lagi mahal. Jadi baik saya beli dahulu, jual kemudian. Jadi buyer ni pun dia call ke apa kan, dia call, Cik Remizer, saya nak jual lah, saya nak belilah CPO sebab saya rasa macam harga ni kemungkinan akan naik lagi lah. Tolong saya mencari seller, bantu saya mencari seller. Okay, jadi Cik Remizer ni pun terima order. Okey, baiklah, saya akan cuba mencarikan seller yang boleh menjual pada harga yang kamu ingin beli. Okay, so Remizer ni pun go lah dalam through exchange, mana. So dalam exchange inilah, exchange daripada bursa Malaysia derivatif inilah yang akan matchingkan, yang akan satukan order sell dengan buy ni. Maksud kata match lah, ada penjual, ada pembeli. So lengkap satu transaksi. Jadi transaksi ni akan match di dalam exchange, ini. Alright. So macam itulah dia punya macam mana FCPO ni didagangkan. Okey. Jadi tapi sekarang ni kita dah advance. Mana kata buyer dengan seller ni sendiri dah boleh masukkan dalam satu sistem. Dia trader apa dan sebagainya lah. Sistem tu yang mana anda boleh key in sendiri. Mana kata transaksi tu lagi cepat. Tak perlu tunggu untuk Remizer angkat telefon. So mungkin kalau 2-3 klien call, mungkin akan jadi lambat sikit lah. So boleh masuk, tuan-tuan, puan-puan boleh key in order sendiri. Jadi transaksi tu akan jadi lebih cepat. Lebih puas hati lah. Alright. Yang mana cara menggunakan aplikasi itu sendiri, nanti jika kalau jadi pihak Remizer akan terangkan kepada anda macam mana nak gunakan aplikasi itu sendiri. Contoh kalau tuan-puan buka akaun dengan saya akan jelaskan lah macam mana nak menggunakan akaun, macam mana nak gunakan platform dagangan tu, macam mana nak place order sendiri apa semua, saya akan terangkan. Okay. Alright. So itulah tiga topik yang kita akan kita bicarakan pada video kali ini. Dan untuk next video, apakah next video yang saya akan cover adalah berkenaan dengan ini penting. This one is penting, which is pemahaman kontrak SCPO secara lebih terperinci. Macam mana kita perlu, apa yang kita perlu elak untuk ambil dan hantar minyak sawit secara fizikal. Itu kita kena tahu. Kenapa kita kena hantar minyak sawit ataupun ambil minyak sawit secara fizikal ni? Sebab itulah kita kata tadi SPO ni halal. Sebab kita ada underlying instrument yang fizikal, yang memang wujud. Jadi untuk elak kita kena ambil 25 tan, hantar 25 tan minyak sawit. So ada trik-trik yang kita boleh buat untuk elak daripada benda ni berlaku. Ini penting. So nanti saya akan jelaskan secara terperinci apa yang boleh buat, apa yang boleh buat di video yang akan datang. Okey. Jadi saya buka question and answer. Makna kata tuan-tuan, puan-puan boleh tulis soalan di ruangan komen di bawah, di Facebook ke, Telegram ke, YouTube ke, boleh komen di bawah. So nanti saya akan reply lah. Saya akan buat video, compilekan sekali, saya akan buat video untuk compilation question and answer. Jadi buat yang belum buka akaun secara percuma, kali ini saya ada promosi yang mana buka akaun dengan saya, ada pembelajaran percuma dengan saya secara berterusan, dan juga tak perlu deposit pun, belajar je dulu. So once dah ready dengan saya, boleh deposit. So tanpa deposit, boleh janji buka sahaja akaun secara percuma ni. Boleh WhatsApp saya 011 1646 9846. Right? Dan akhir kata daripada saya, untuk mengawal emosi tuan-tuan, backtest adalah kunci untuk kita mengawal emosi kita. Jadi mana kata kita punya teknik tu, kita backtest banyak-banyak kali, sehinggalah kita yakin. Kita nak develop keyakinan. Emosi ni adalah keyakinan kita. Nak develop emosi ni, kita kena backtest. Jadi makna kata untuk develop keyakinan kita terhadap satu skill, terhadap satu technical analysis kita tu, kita kena backtest banyak-banyak kali. Emosi ni tak terganggu ni sebab kita tak yakin dengan kita punya technical analysis. Jadi untuk emosi kita ni terjaga, kita kena backtest banyak-banyak.
supaya kita yakin dengan teknikal kita. Okay, so itu saja dari saya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.